Negara Brunei Darussalam meraihkan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara melalui rancangan khas yang disiarkan di saluran RTB Perdana, RTB Aneka dan RTB Sukma Indra dan juga di rangkaian Radio Nasional FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM serta RTB Go. Dalam rancangan tersebut, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1443 Hijrah antara lain menyentuh mengenai peristiwa bersejarah Maulud iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap diperingati. Ia adalah komitmen kenegaraan yang sekaligus menjadi komitmen keagamaan umat Islam dan mendaulatkan agama Islam menjadi agama rasmi negara. Kita mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengangkat dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengenang jasa dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwah dan memperjuangkan Islam untuk kekal menjadi agama anutan manusia sepanjang zaman dan kita adalah sebahagian umatnya. Dengan itu setiap tahun kita peringati maulud kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita sepanjang zaman itu dengan mengadakan acara-acara sambutan. Terdahulu persembahan bacaan Al-Quran disampaikan oleh Awang Afiq Hariri bin Haji Muhammad Daud, Johar Musabakah Tilawatil Al-Quran Belia Kebangsaan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masehi. Sambutan Maulidur Rasul diserikan dengan persembahan dikir marhaban daripada Gabungan Wakil, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan. Tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun ini ialah Rasulullah kekasih Allah, kekasihku dunia akhirat. Cintai aku. Acara kemuncak majlis ialah tazkirah khas Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat disampaikan oleh Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Dalam tazkirah tersebut antara yang disentuh termasuk kesan dan impak kecintaan kepada Rasulullah serta akidah seorang Muslim. Kesempurnaan iman pada seseorang iaitu dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kasih dan sayang kepada kedua orang tua serta anak-anak. Dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim." Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat oleh kumpulan An-Nida dan belia-belia daripada program keagamaan belia di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara juga diselang-selikan dengan persembahan puisi daripada mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kubu SB serta belia da'i. Iaitu dapat memperkukuhkan iman seseorang dan juga manifestasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil. Berikutan penularan wabak COVID-19, sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini agak sedikit berbeza tanpa mengadakan perhimpunan sebagaimana lazimnya. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta disokong oleh Radio Televisyen Brunei Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei akan menyiarkan acara iringan iaitu Forum Perdana sempena sambutan Maulud Nabi yang akan disiarkan di saluran televisyen Brunei pada hari Khamis 21 Oktober 2021 mulai pukul 9 malam.
Sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 21 das tembakan meriam dilepaskan. Tembakan meriam di Jalan Priti di Ibu Negara dilepaskan oleh anggota Polis Tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Pada tahun ini, sambutan diadakan tanpa mengadakan perhimpunan sebagaimana lazimnya berikutan penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmat Allah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 69 tahun yang telah mengalami beberapa masalah kesihatan lain dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 173 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam dengan 2 kluster baru dikesan. Terdapat 83 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 19 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman di mana salah satu daripadanya ialah kluster HHY Construction yang merupakan rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 5 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Champion 7 Platform, kluster 3340, kluster 3395, kluster 3733 dan kluster 4944. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan. 2 kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 684 pada 13 Oktober 2021. Dalam pada itu, terdapat 69 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 179 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,421 kes. Manakala kes aktif ialah sebanyak 2,721 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 21 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sementara itu, pada ketika ini terdapat 1,630 kes positif yang sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara yang mana 43.6% daripadanya adalah warga negara tempatan dan 56.4% adalah warga negara asing. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 6,254 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 451,179 ujian. Pada sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 18 Oktober 2021, 5,022 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 344,342 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 75.9% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 234,921 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19,
iaitu 51.8% daripada jumlah penduduk negara. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera pada skrin sekarang, di antara 10 Oktober hingga 16 Oktober 2021, terdapat 6 buah mukim yang mempunyai kes positif melebihi 80 kes. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Sengkurung, Mukim Brakas A, Mukim Mentiri, Mukim Brakas B, Mukim Kuala Belait dan Mukim Liang. Sementara itu, hasil dari pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 6 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 3 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Majlis Dikir Syarafil Anam sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut berakhir semalam. Sebabkan itu, beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara mengambil inisiatif mengadakan majlis penutupan Dikir Maulud secara dalam talian. Menyertai majlis penutupan Dikir secara maya, Masjid Seri Sebegawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengadakan majlis serupa Masjid Kampung Sungai Besar yang disertai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ukama. Masjid Rashidah Saratul Bolkiah Kampung Sungai Akar semalam juga mengadakan majlis yang sama. Menyertai secara dalam talian Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pada musim pandemik ini, kebanyakan orang hanya memfokuskan makan, minum, tidur, rehat, ubat dan vitamin sehingga lupa memperhatikan aspek yang lebih penting, iaitu menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sembahyang dan zikir. Perkara tersebut disentuh dalam tazkirah pada majlis Mari Berselawat sempena Maulidur Rasul dan tazkirah bagi Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah Sungai Akar. Majlis diadakan secara dalam talian awal pagi tadi. Menyertai majlis Yang Berhormat Datuk Paduka Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tazkirah bertajuk memperkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya semasa dunia berdepan dengan pandemik COVID-19 yang disampaikan oleh Haji Abdul Samad dari Republik Indonesia. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya juga menganjurkan majlis penutupan Dikir Maulud secara maya. Menyertainya Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis penutupan Dikir juga diisikan dengan bacaan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam bagi memohon perlindungan supaya raja, rakyat dan tanah air dilindungi daripada wabak COVID-19. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei juga mengadakan majlis penutupan Dikir Syarafil Anam sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Majlis yang diadakan secara dalam talian itu disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTB Aneka dan di rangkaian Radio Nasional FM, Nur Islam FM dan Harmoni FM serta di RTB Go Live Radio Televisyen Brunei. Menyertai majlis Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Atur cara majlis termasuk tazkirah bertajuk Kelebihan Berselawat. Pasukan polis di Raja Brunei juga mengadakan majlis yang sama secara dalam talian. Menyertainya Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis serupa juga diadakan secara dalam talian oleh beberapa buah masjid di negara ini, antaranya Masjid Setia Ali Pekan Muara, Masjid Kampung Tanjung Maya Daerah Tutong dan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Temburong. Menyertainya ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Turut mengadakan majlis umpamanya ialah Masjid Kampung Kapuk. Majlis dikira Maulidur Rasul secara maya turut disertai oleh 1,400 kaki tangan wanita Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis merupakan salah satu acara hari-hari kebesaran Islam yang disambut oleh umat Islam di negara ini di samping membesarkan dan mengingati hari keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawatan Kuasa Biro Belia Masjid Lambak Berakas malam juga mengadakan majlis penutupan dikir bagi peringkat belia masjid berkenaan. Acara berkenaan diadakan secara maya dan juga Facebook Live. Menyertainya Yang Berhormat Abang Iswandi bin Haji Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara diselajurkan dengan pengumuman pemenang bagi pertandingan video dan audio selawat dan qasidah. Anjuran Ahli Jawatankuasa Biro Belia dan Belia Wanis Masjid Lambak Berakas. Muhammad Abdul Qayyum bin Abdullah Muhammad Jeffrey menjuarai kategori belia. Dayang Siti Nur Ashifa binti Haji Muhammad Edi Hardi memenangi kategori Belia Wanis dan Ahmad Al-Haziq Syazwi Pohan bin Ahmad Mahlil juara bagi kategori belia cilik. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah melalui Badan Kebajikan Pekerja Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi menganjurkan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui aplikasi Zoom. Majlis sambutan diserikan dengan ceramah khas bertajuk Amalan Sunnah Rasulullah dalam Integriti Kerja dan Amanah serta Work From Home yang disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penceramah undangan dari Al-Minhaj Center. Majlis merupakan salah satu aktiviti keugamaan yayasan dalam meraihkan hari-hari kebesaran Islam. Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Sengkurung B turut mengadakan sambutan dikir Maulud secara dalam talian. Menyertai majlis Dayang Hajah Rukiah binti Haji Muhammad Yasin, pengerusi Biro Wanita MPK Sengkurung B. Walaupun majlis dikir bagi memperingati hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diadakan secara berkumpulan beramai-ramai berikutan penularan jangkitan COVID-19. Tetapi majlis seumpama itu tetap diadakan dengan cara yang berbeza. Ia sebagai tanda cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laporannya bersama Aimanuddin Mawang. Berbeza dari tahun-tahun sebelumnya, majlis-majlis dikir pada tahun ini diadakan dengan norma baharu iaitu melalui dalam talian. Laungan dikir dan selawat bergema di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara hanya dibawakan oleh petugas-petugas pegawai masjid. Bagaimanapun beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat serta orang ramai mengambil inisiatif meneruskan dikir Maulud secara dalam talian. Pada kebiasaannya, kita ni akan mendengar laungan dikir ini di masjid-masjid dan juga melalui radio televisyen Brunei. Alhamdulillah, kita ni juga mampu mengadakannya di rumah kediaman masing-masing bersama ahli keluarga.
yang mana kesempatan ini menjadi suatu amalan kebersamaan dalam keluarga. Di samping itu dapat mengeratkan lagi tali silaturahim. Meskipun dikir Maulud diadakan dengan norma baharu, namun ia tidak menghalang untuk umat Islam melaungkan dikir dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya kita ni tidak dapat berjumpa ataupun berkumpul secara fizikal, tetapi aktiviti-aktiviti keagamaan seperti majlis berzikir masih boleh dilakukan secara dalam talian dengan mematuhi segala arahan-arahan dan juga SOP yang telah digarispandukan oleh pihak kerajaan. Walaupun dikir Maulidur Rasul diadakan dengan cara yang berbeza dari sebelumnya, namun rasa kecintaan kepada junjungan besar terus bersemarak dalam sanubari kita semua. Semoga kita akan mendapat berkat dan syafaat baginda. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Meneladani dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh terbaik bagi umat Islam umumnya serta masyarakat Islam di negara ini dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi dalam keadaan umat Islam ketika ini berdepan dengan pelbagai cabaran dan ujian berat termasuk ujian penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kita ambil contoh kebaikan baginda sebagai panduan hidup kita di dunia ini. Maka sama-samalah kita memperingati sambutan Maulidur Rasul dengan menyambut di kediaman masing-masing, melaungkan selawat serta zikir ke atas Rasulullah, kekasih Allah. Mengamalkan bacaan selawat dan zikir ke atas baginda juga adalah tanda kita cinta kepada baginda. Walaupun kita tidak pernah bertemu, tetapi hati kita dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Project Harnessing Impact with Resilient Employability Digitally atau HIAT yang dilancarkan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei Darussalam bertujuan untuk mengatasi jurang kemahiran dan pengangguran melalui latihan digital dan bimbingan dalam kalangan tenaga kerja industri dan pencari kerja di dalam negara dan rantau ASEAN. Dilancarkan pada 29 September lalu dalam rangka sesi meja bulat perniagaan ASEAN Skills for a Digital Age atau kemahiran dalam era digital, projek HIAT juga bertujuan untuk mencapai matlamat-matlamat pembangunan lestari pertubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu pendidikan yang berkualiti, pekerjaan yang layak bagi semua dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. The fourth industrial revolution has ushered in Berbual melalui aplikasi Zoom bersama pewarta RTB yang berhormat arkitek Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei Darussalam 2021 menekankan projek HIAT juga berpandukan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC dalam pembangunan ekonomi yang saksama dan Brunei Priority Economic Deliverables di bawah teras strategi berkaitan dengan digitalisasi dalam menuju wawasan 2035 bagi negara yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. 4 matlamat utama. Yang pertama adalah mengatasi jurang kemahiran di rantau ASEAN. Kedua adalah merapatkan jurang kemahiran dalam ASEAN. Ketiga, untuk mengekalkan relevan dengan membina ekosistem yang lestari. Dan yang terakhir, mengimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja di rantau ASEAN. Projek HIAT akan memberi peluang kepada para belia, tenaga kerja dan pencari kerja untuk mendapat manfaat dalam meningkatkan kemahiran mereka melalui latihan kemahiran digital dan program bimbingan. Ia dapat diperoleh melalui platform yang dapat diakses secara dalam talian dengan mudah di rantau ASEAN. Melaluinya, ia akan menjadikan mereka lebih kompeten dan bersedia di alam pekerjaan bagi pemulihan menuju ke pasca pandemik.
Kepesatan proses urbanisasi yang dialami oleh seluruh dunia telah menimbulkan pelbagai cabaran kepada bandar-bandar dan menyebabkan pembangunan menjadi lebih rumit. Pada masa yang sama, penularan wabak COVID-19 juga memberikan beberapa cabaran kepada setiap negara. Bagaimanapun, pencepatan proses transformasi digital adalah antara tema umum di pelbagai sektor. Setiausaha tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berkata demikian semasa mesyuarat peringkat tertinggi Bandar-Bandar Pintar ASEAN Jepun ketiga. Mesyuarat tahunan itu diadakan selama 2 hari bermula 18 Oktober 2021 secara langsung di Aichi, Jepun dan juga secara dalam talian. Abang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof selaku pengerusi ASEAN Smart Cities Network ASCN pada tahun ini turut mengungsikan mesyuarat tersebut adalah sangat penting bagi memberi peluang kepada bandar-bandar ASEAN dan Jepun untuk berkongsi pengalaman dan bertukar pandangan mengenai pembandaran yang pintar dan mampan. Mesyuarat merupakan sebahagian daripada International Conference on Sustainable, Resilient Cities and Transport dan dihostkan oleh Kementerian Tanah, Infrastruktur, Pengangkutan dan Pelancongan Jepun. Perkembangan terkini projek-projek di bawah ASCN antaranya projek Revitalization of Kampung Air juga disampaikan oleh Abang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setia Usaha Tetap Infokomunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Setia Usaha kepada Jawatankuasa Pandu Smart City. Abang Haji Muhammad Nazri dalam ucapan penutupan mendorong anggota ASCN untuk tidak membiarkan wabak COVID-19 menjadi penghalang kepada perkembangan bandar pintar tetapi menggunakan kesempatan tersebut untuk memperkuatkan rancangan tindakan masing-masing melalui pengetahuan dan penyelesaian yang diperolehi daripada mesyuarat berkenaan. Mesyuarat tersebut membincangkan perkembangan terkini serta berkongsi pengetahuan dan pengalaman untuk menjadikan bandar-bandar ASEAN pintar dan lestat. Masih terdapat segelintir masyarakat awam yang tidak mematuhi penguatkuasaan operasi pulih. Hasil operasi semalam, 6 pelanggaran kesalahan dilaporkan. 4 kesalahan di daerah Brunei dan Muara dan 2 kesalahan di daerah Blyth. Pasukan polis di Raja Brunei tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang ingkar dan akan memastikan tindakan setimpal dikenakan berdasarkan peruntukan undang-undang yang telah termaktub. $12 botol minuman keras, 12 batang rokok dan peralatan dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah ditemui semasa pemeriksaan keanggotaan Balai Polis Bangar Pasukan Polis di Raja Brunei di kawasan Kampung Semamang, Jalan Batang Duri, daerah Temburong. Berikutan kejadian yang berlaku pada 18 Oktober 2021 itu, seorang lelaki penduduk tetap berumur 29 tahun ditahan. Pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED dan Biro Kawalan Narkotik BKN dihubungi bagi tindakan dan siasatan. Suspek kemudian dibawa ke pusat kuarantin Perkampungan Sukan Brakas bagi menjalani kuarantin selama 2 minggu sebelum penyiasatan kes diteruskan. Seorang perempuan tempatan berumur 39 tahun ditahan kerana dipercayai menjalankan kegiatan tidak bermoral. Penahanan dibuat semasa serbuan yang dijalankan di sebuah bilik penginapan di kawasan Gadong. Serbuan dijalankan oleh keanggotaan Unit Siasatan Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei petang kemarin. Turut ditemukan beberapa bahan bukti dan wang tunai yang dipercayai hasil daripada aktiviti tidak bermoral berkenaan. Suspek dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi siasatan lanjut sementara bahan bukti dirampas.